وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi, panel-panel terjemah, panel-panel penterjemah, serta kepada almarhum Tuan Imam yang disayangi kita yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurnia yang Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah SWT masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah yang masih memilih kita tuan-tuan. Alhamdulillah kita pun sekarang ni berada pada tahun yang baru tuan. Bila masuk Muharram 1444 ni tuan-tuan, persamaan yang ada pada kita semua ialah masing-masing bertambah satu angka pada usia. Menunjukkan kematangan, menunjukkan lamanya kita dapat hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Namun tuan-tuan, ada benda yang besar yang tersirat di sebalik bertambahnya satu angka itu tuan-tuan. Apa dia? Kita dah tak lama untuk memijak muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berpindah daripada dunia menuju ke barzakh tuan-tuan. Umur kita ada ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa sedih sebab selalu bila saya mai sini tuan-tuan, daripada belakang nak main duduk meja ni, saya akan pergi ke tepi tu untuk salam dengan Tuan Imam kita. Tapi hari ni dia tak ada tuan-tuan. Kan? Sampai janji Allah Subhanahu wa taala kepada Tuan Haji Mansur kita. Yang mana janji Allah Subhanahu wa taala juga akan sampai kepada kita tuan-tuan. Jangan takut, jangan susah hati. Mau tak mau, ready tak ready tuan-tuan, kita semua pasti akan menjadi penghuni barzakh tuan-tuan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat kita elak. Tak ada ubat tuan-tuan yang nak menjauhkan kita daripada kematian. Tak ada tempat yang boleh kita berlindung daripada datangnya Israel untuk merenggut, mencabut nyawa kita tuan-tuan. Maka dengan baki-baki umur yang ada hari ni tuan-tuan, tak lama dah kita nak hidup tuan-tuan ni. Dengan baki umur yang ada, teruskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Korbankan segala apa yang kita ada tuan-tuan, dari segi tenaga, dari segi kekuatan, dari segi pangkat, kedudukan, pengaruh dan kuasa, dari segi kekayaan dan sebagainya, untuk kita mengembalikan atau menaikkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Berkorbanlah apa yang kita ada tuan-tuan, kerana setiap pengorbanan itulah yang akan dinilai kira oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dilihat oleh Allah. Sejauh mana hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah, bila diberikan sesuatu kelebihan, dia mampu untuk mengembalikan semula kelebihan itu untuk meninggikan, untuk memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah azam yang paling baik yang kita kena semat dalam hati-hati kita tuan-tuan. Kalau tidak Allah tak sebut tuan-tuan dalam surah Munafiqun. Kita kena fikir tuan-tuan. Pasal dalam ayat tu Allah sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut.
Allah kata, dan infaklah apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum sampai kepada kamu ajal maut. Allah minta kita korbankan harta kita. Korbankan kelebihan, mungkin kepintaran kita, mungkin kepandaian kita, mungkin kuasa pengaruh kita. Allah minta kita infak. Pasal apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebab dalam kubur lah ni tuan-tuan, jutaan hamba-hamba Allah SWT setiap hari membuat permintaan yang mustahil pada Allah SWT untuk dimakbulkan. Apa dia? Wahai Tuhan, bangkitkan kami saat kat dunia. Tolong bangkitkan kami saat kat dunia. Bangkit ni nak buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami nak sedekah, kami nak jadi orang soleh. Tuan-tuan, kita bila tengok ayat ni, orang yang dah mati, dosa dia banyak, dia minta nak bangkitkan balik kat dunia, nak buat ibadat kat Allah. Pasal apa dia mention sedekah? Allah sebut fa'asaddaqa. Untuk kita, ibadat yang paling penting pada tuan-tuan, solat. Semua orang mengaku. Nabi sendiri abang, solatu imanuddin. Solat tiang agama. Nabi kata beza Islam dengan kafir, solat. Solat tu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Solat ni ibadat yang pertama yang akan ditanya atas semua hamba. Sebab tu dia dihisap. Solat. Tapi pasal dalam ayat ni, Allah tak sebut solat. Allah sebut sedekah. Sebab itu satu prospek berbentuk pengorbanan. Nabi SAW, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul terdahulu, sahabat-sahabat, ulama'-ulama' tuan-tuan, semua telah mengorbankan apa yang dipada untuk Allah SWT. Pengorbananlah yang akan dinilai kira oleh Allah SWT. Sebab tu Allah sebut, fasalli li rabbika wanhar. Dua benda yang mampu menyelamatkan kita, solatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka hari ini tuan-tuan, kita kena membanyakkan berkorban kita kepada Allah SWT. Ada harta, guna harta. Itu paling afdal. Tak ada harta, apa yang kita ada. Korban tak ada syarat tuan-tuan. Sedekah ni tak ada nilai. Tak ada ketetapan. Dia berpandu kepada keikhlasan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas datangnya tahun baru dan dengan kita dah tengok tuan-tuan, Tok Imam kita tuan-tuan. Tok Imam kita ni antara orang yang duduk paling depan. Situlah tempat dah. Hari ni kali kosong dah. Mai-mai bulan depan tuan-tuan, kita tak tahu nak kata kan. Kena-kena mai Selasa kedua minggu bulan depan, orang lain dah. Ni bukan kata kuliah kabair ke? Oh, dah Ustaz Islam dah tak ada dah. Yang tu semua bukan mudah mustahil tuan. Maka atas apa yang ada di atas saki baki kekuatan, saki baki nafas, saki baki apa nyawa kita ni tuan-tuan, dan saki baki hari kita untuk dihabiskan di muka bumi ni tuan-tuan, berkorbanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni pun tuan-tuan tengah berkorban. Mai rumah Allah, mai sama-sama. Bukan tak ada lagi orang. Ramai yang duduk di sini. Kampung, yang duduk taman, semua boleh dengar. Azan ni sampai ke hujung sana. Silap-silap nak pergi ke simpang Lahad Highway boleh dengar. Bukan takat kata Masjid Ridwan. Jauh azan ni boleh dengar. Tapi yang sahut siapa dia? Orang yang mau berkorban jiwa, raga, masa, letih dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat hari ni kita kekalkan, apa yang kita boleh tambah kita tambahkan demi mendapat keridhaan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan atas apa yang kita dapat daripada pemberian Allah hari ni tuan-tuan, segala nikmat-nikmat yang baik daripada Allah, wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Taala terus kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan mati Allah SWT, alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair, di mana pertemuan yang lepas tuan-tuan kita selesai pada dosa yang ke-13. Panjang lebar kita cerita tentang dosa ke-13 tuan-tuan. Hampir 8 kali pertemuan. Iaitulah dosa arak. Jadi jelas tuan-tuan, arak dia sekali satu geng dia dengan ganja, dengan dadah, dengan ketum, apa-apa benda yang bila kita proses, kita makan atau minum dia boleh mabuk. Itu semua adalah arak. Kita dah tengok juga azab demi azab, siksaan demi siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang minum arak ni tuan-tuan. Yang sampai mati dia tak bertaubat kepada Allah. Sebut arak kita tak terasa. Sebut ganja, sebut ketum, hak tu ramai orang kita buat. Jadi kalau ada adik-beradik kita, sahabat-sahabat andai kenalan kita yang buat benda ni tuan-tuan, tolong nasihat, minta mereka berhenti. Tak baloi tuan-tuan.
Sangat tak baloi dengan begitu keras dan teruknya azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pada dosa yang ke-14 pada muka surat yang ke-89 di bawah tajuk berjudi. Arak judi ni dia adik-beradik lah. Dalam Quran bila Allah cerita dalam arak, dia akan main sekali dengan judi. Judi ni apa tuan-tuan? Judi ni dia merupakan satu pertaruhan atau satu permainan yang melibatkan satu benda berharga sebagai pertaruhan. Biasanya orang guna wang. Dan judi ni tuan-tuan, dia ada daripada jenis kecil-kecil sampai ke besar-besar. Antara judi besar ni, kalau kita pergi ke pusat dia lah, pergi ke kasino-kasino. Kalau di Malaysia ni, antara pusat judi terbesar di Genting Highland lah. Dulu bila nak sebut pergi Genting Highland pun takut. Pasal apa? Kita tak tahu punya Genting Highland ni ada macam-macam. Tapi di situlah terletaknya pusat judi yang terbesar di Malaysia. Dia dengan cara tu lah kita duk tengok TV-TV kan, macam-macam cara mereka judi tu kan. Daripada besar-besar sampai ke kecil-kecil. Kecil-kecil judi ni pada tu kan. Contoh judi yang kecil-kecilan. Yang sebenarnya benda tu kita tak nampak pun macam judi. Tuan-tuan pernah pergi tak shopping komplek ke, mall-mall ke, tuan-tuan tengok satu mesin yang dalam tu ada anak patung. Kita buh duit, kita gerak-gerak benda tu, pergi patung tu naik, lepas tu kita boleh dapat benda tu. Itu juga judi kan. Sebab apa? Belum tentu kita akan dapat benda tu. Kalau balik pada takrif judi, dia hanya satu permainan yang melibatkan wang sebagai pertaruhan di mana kita tak pasti 50-50 kita akan berjaya atau kita akan gagal. Kira judi ni satu benda berbentuk kezaliman. Dan judi ni membawa satu implikasi yang besar. Sebab judi ini dilakukan dalam keadaan orang itu rasional pemikirannya dan waras. Berbeza dengan arak. Arak ni bila minum, dia hilang kawalan, dia hilang akal. Dia tak boleh nak fikir, dia mabuk. Tapi judi tidak. Dan judi ni tuan-tuan, kadang-kadang ianya lebih teruk daripada arak. Orang yang ketagihan judi ni tuan-tuan, kalau kita tengok kok tuan-tuan pun sendiri kenal mana-mana tek judi tuan. Rumah tangga porak-peranda. Habis harta-harta. Dia sanggup sampai mencuri, sampai membunuh pun ada tuan-tuan. Semata-mata nak dapatkan wang untuk meneruskan ketagihan judi dia. Benda ni sangat famous pada zaman jahiliah dulu. Dan apabila datangnya Nabi SAW, benda ni dibenteras dengan sehabis-habisnya. Akan tetapi sekarang ni judi masih lagi wujud. Dan kalau kita nak tengok tuan-tuan dengan detail tuan-tuan, ada beberapa ulama yang menyatakan bahawa kita kena tengok ada beberapa peraduan yang kalau cara kita nampak tu, dia memang ada unsur-unsur perjudian. Contohnya cabutan bertuah di stesen minyak. Tang mana jadi judi? Sebab dia letak syarat. Siapa isi RM50 ke atas akan dapat satu kupon. Dia letak kupon dia, kalau kena tulis nama apa semua, cabut kena nama dia, dapat duit RM20,000 contoh. Dia ada tak wang pertaruhan? Ada. Syarat dia RM50. Habis tu kita naik motor pergi isi RM5. Oh, kita tak boleh. Sebab tak melepasi syarat. Nampak tak? Dia menggunakan RM50 duit yang kita bayar untuk beli produk dia sebagai pertaruhan untuk nak mendapatkan satu laba yang RM20,000 tu belum tentu kita menang pun. Kalau tengok ulama yang rigid tuan-tuan, sampai macam tu mereka mengklasifikasikan tentang perjudian. Kita ni pantang dah memang duk isi minyak pun. Dia syarat dia kena isi dalam session tu je. Kalau session lain tak boleh. Lepas tu dia ada dia punya jumlah minimum berapa kita kena isi. Kalau dia kata, okay, siapa main isi, boh lah dia main isi. Kena. Hak tu lain. Ataupun kalau kita duk pergi suka-suka nikah. Kan, kalau pergi suka nikah ke apa ke, main tengah tu dia letak satu botol kacang. Pertandingan teka kacang. Siapa nak masuk, RM1. Ada tak unsur pertaruhan di situ? Ada. RM1 tu. Walaupun RM1. Tuan-tuan, dosa dalam Islam ni dia bukan kira kecil besar dari segi nilai lah. Kalau kata benda tu haram, kecil pun haram. Kalau kita tengok arak, sebotol haram, setitik pun haram. Jadi, kira kadang-kadang kita ni tak sedar tuan. Kita ni duk hidup dengan keadaan perjudian. Saya ingat dulu kecil-kecil tuan, pergi kedai, suka beli tikam. Tikam yang cabut kertas tu, sekali dia ada lah, terima kasih, sekali ada dapat pistol, sekali ada dapat tu. Tuan-tuan, kalau nak boleh pistol tuan-tuan, kalau ambil duit yang duk kumpul pergi tikam tu, boleh beli 2-3 pistol. Kalau nak dapat satu pistol yang dengan gantung, duk kena bohong gitu ya.
Tapi jadi seronok. Pi ramai-ramai dengan kawan dah. Okay, pakai cabut. Oh, hang tak kena. Oh, aku kena. Seronok ramai-ramai. Sedangkan itu perjudian. Ada di luar-luar kedai runcit tuan-tuan. Dia ada boh yang mainan telur. Telur kita kena boh 2 kupang atau 5 kupang. Pulai-pulai. Telur tu keluar. Dia bubuh depan tu tuan-tuan. Mainan budak-budak dia tengok. Oh, nak ni. Padahal mainan yang dia tunjuk yang grand tu. Mungkin satu daripada 100 telur yang ada tu. Kita boh 2 kupang 5 kupang. Keluarlah cincin bodoh. Keluarlah apa-apa ke apa. Pembohong tuan-tuan. Penganiayaan, penzaliman dan penindasan. Itulah judi. Yang kita tak sedar, kadang-kadang kita pun turut sama berjudi. Judi kesannya sangat besar, azab dia juga sangat besar. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita tengok bab ni, dia akan menjauhkan, menaikkan semangat kita dan menjauhkan kita daripada benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT ni, insyaAllah. Baik. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman dalam suratul Maidah ayat 90 hingga 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah melarang orang-orang yang beriman daripada meminum arak, daripada berjudi, berkorban untuk berhala dan menenun nasib dengan anak panah, kerana ia adalah sebahagian daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya. Semoga kamu tergolong di dalam orang-orang yang berjaya. Sesungguhnya syaitan menghendaki manusia bermusuh-musuhan dan berlaku kebencian yang disebabkan arak dan judi, serta ingin melalaikan manusia daripada mengingati Allah dan mengerjakan sembahyang. Maka tidakkah kamu semua mahu berhenti daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita boleh tengok di sini tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala telah pun menjelaskan dan memberikan penerangan yang cukup kepada kita tentang 4 perkara. Pertama, arak, kedua, judi, ketiga, berkorban untuk berhala, dan yang keempat, menenun nasib dengan anak panah. Pasal apa Allah guna anak panah? Sebab zaman jahiliah memang cara depa tilik nasib guna anak panah. Zaman lah ni macam-macam tuan. Cara tilik nasib macam-macam. Ramalan dan sebagainya. Oh, tengok ada orang tengok tangan kan. Oh, tengok ni urat ni mati lambat ni. Tengok belah ni pula urat ni kaya-kaya ni. Tahu mana? Kan? Serupa Tuhan duduk sebelah dia. Cara dia cakap tu. 4 benda ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut pada satu perkataan fajtanibuh. Kita diminta untuk menjauhi perkara-perkara ni tuan-tuan. Fajtanibuh tu telah pun ditetapkan oleh ulama sebagai dalil bahawa perbuatan-perbuatan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Perbuatan-perbuatan ini menjauhkan kita daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ni tuan-tuan, orang dengan judi ni ramai sangat, terutamanya orang Islam yang tak dapat nak pisah. Dia berjudi dengan pelbagai jenis. Lah ni punya canggih tuan, judi ni mengikut handphone dia. Orang panggil apa? Kuda. Game kuda, main online. Dia bagi duit dan sebagainya, bila ni banyak pun boleh banyak guna online. Tuan-tuan, judi ni tak kaya tuan-tuan. Takkan kaya dengan judi. Sebab apa takkan kaya? Sebab di sana tak ada keberkatan. Benda yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita guna, di sana tak ada keberkatan. Tuan-tuan, keberkatan ni kita tak perlu nak lihat pada nilai tuan-tuan. Sebab tu untuk orang beriman, bila dia nak berdoa kepada Allah tentang rezeki dan kebaikan, hari ni banyak orang minta kaya, betul? Ya Allah, kurniakan aku rezeki yang banyak, rezeki yang luas, bagilah aku jadi kaya raya, ya Allah. Minta kaya. Sebenarnya, yang betul-betul kita nak kena minta apa ke Allah tuan?
Betul-betul kita nak minta apa? Kita kena minta supaya Allah cukupkan. Tak perlu kaya kalau hati susah, tuan. Apa guna kaya kalau kehidupan kita sentiasa diselubungi ketakutan? Tapi kalau Allah Ta'ala cukupkan segala-gala keperluan kita, tuan-tuan, maka itu sudah memadai untuk kita meneruskan kehidupan. Hati kita tenang, kita tak ada rasa apa-apa ketakutan pun. Tengok tok-tok nenek kita dulu, tuan-tuan. Kerja apa, tuan-tuan? Kerja bendang, jual kuih. Kan? Lepas tu yang duk pilot, nelayan. Duit terang mana sangat. Anak orang dulu ni ramai. Tapi Alhamdulillah, anak dia semua menjadi, semua berjaya. Kalau ikut dengan sumber pendapatan dia tu, tuan-tuan, tak mampu sebenarnya. Tapi itulah yang kita sebut sebagai keberkatan pada rezeki. Apabila Allah Ta'ala memberkati rezeki tersebut, Allah Ta'ala mencukupkan. Orang sekarang ni, tuan-tuan, takut nak anak banyak. Pasal apa? Duk tengok income ni tak lepas ni. Padahal Allah kata wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin, takut susah, takut tak cukup rezeki. Tu bukan kerja hamba. Nahnu narzuqukum. Kami yang bagi rezeki. Kami yang tetap. Hampa siapa nak takut benda ni? Tu Allah Ta'ala mention siap. Oleh sebab kita takut duit tak cukup, duk kira-kira kita punya congak lah, tuan, dengan pemikiran kita yang cetek dan terhad ni. Ini tak boleh, kena cari sumber lain ni. Tu yang orang jadi tak main masjid tu. Pagi sampai ke pagi kerja. Yang kerja hakiki dia, side income dia, yang online dia, hak tu, hak ni, sibuk. Kira nak cari rezeki. Konon sebut cari rezeki. Padahal nak mengayakan diri. Sampai lupa Allah, sampai sanggup ambil jalan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni banyak orang main trade, tuan-tuan. Tuan-tuan tak trade kan? Yang duk guna Opta FX tu lah, apalah semua kan. Jadi duk jual beli emas lah, apalah, satgi dia sell, satgi dia buy. Yang tu kita pun tak tahu sebab sampai sekarang dia tak keluar lagi satu hukum yang betul-betul solid tentang benda tu. Bahkan ramai orang kata kalau boleh jauh-jauh lah sebab benda tu syubhah. Kita jual beli emas. Kita beli, kita jual. Sedangkan kita beli barang tak ada. Dalam Islam mana boleh beli benda tak nampak barang? Dia ada unsur gharar di situ. Dia ada unsur riba di situ. Tambah pula emas ni antara malun ribawi. Harta yang paling mudah untuk menuju kepada riba. Orang tak kisahlah. Trade ni senang dapat duit. Trade ni tuan-tuan, dia main pakai USD. Sehari dapat 20 USD sudah. Hari trade Isnin sampai Jumaat. Pasal apa saya tahu? Sebab saya pernah duduk saat dalam tu. Isnin sampai Jumaat. Sehari $20. Kalau kata 5 hari dapat $100, 400. Sebulan dapat 1,600. Duit cemeh lah. Bukan buat apa pun. Kita masuk deposit kita, kemudian kita tengok. Dia pula ada channel-channel yang duk bagi signal. Okey, satgi hang beli, satgi hang jual. Kita pun ikut, dapat duit. Tapi kita tak tahu, tuan-tuan, duit tu masih lagi berada dalam keadaan syubhah. Orang tak kisah dah lah ni. Orang kira duit halal haram tak tepi. Sedangkan Allah Ta'ala dah jelaskan dah benda ni. Jangan. Dalam bab makan minum, bagaimana Allah Ta'ala sebut? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Dalam bab nak makan ni, Allah tak sebut halal saja. Kalau Allah sebut halal, kita boleh pergi kedai yang dia buat halal. Kedai yang no pork, kita boleh pergi. Kalau halal saja. Tapi Allah tambah tayyibah. Tayyibah yang bersih. Tengok siapa masak, tengok sumber dia, tengok duit yang dia beli tu duit daripada mana. Semua tu barulah akan tumbuh daging-daging yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ni kalau betul-betul kita hayati, tuan-tuan, cantik, tuan-tuan. Sangat-sangat cantik. Orang yang mengamalkan Islam keseluruhannya, pasti dia akan mendapat keindahan, ketenangan dan kebahagiaan. Sebab Islam antara satu-satunya agama, tuan-tuan, yang benar-benar mengajar kita supaya jangan melakukan kejahatan dan kemungkaran. Tapi hari ni, akhir zaman, orang tak kisah ada benda ni. Orang duk fikir, aku nak renovate rumah, aku nak tukar kereta, aku nak pakai superbike. Duk kira hal tu lah. Daripada dulu sampai lah, duk kira nak tukar benda tu. Nak makin besar.
Sedangkan bila kita duk kejar benda tu tuan-tuan, kita tak sedar umur kita berlalu dengan begitu pantas. Tiba-tiba tak ada nak kecapi semua tu, Israel main melambaikan kita. Termasuk juga dengan benda judi. Sebab apa? Allah kata benda ni dia melalaikan kita daripada mengingati Allah. Sebab tu ianya dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terdapat pelbagai bentuk permainan judi. Di antaranya dam atau catur, batu permata cincin, dadu, buah kenari, telur, batu kerikil dan sebagainya. Kesemua ini termasuk dalam pemerolehan harta secara batil dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang disebut di sini tuan-tuan, banyak benda-benda yang dimainkan di seluruh dunia. Dia nak judi ni tak ada masalah tuan. Saya ingat kok dulu kecil-kecil ni pernah main apa? Biji getah. Lawan kan, ambil biji getah. Siapa kalah, siapa pecah, kalah. Banyak sekupang. Semut besar tu. Cabut depan dia, tak tengok bagi lawan semut. Tu jenis budak-budak main judi lah. Kita duk kira bet. Dia tak sebut judi, dia sebut bet. Tengok ada game bola, okey jom bet. Siapa menang? Berapa? 5 kupang. Okey kita pun bet. Kalah, bayar. Judi. Hak tu kira judi yang terang-terangnya. Tapi dulu tak erti. Dulu tak faham. Duk ingat boleh. Sama lah juga. Okey, pergi tengok bola duk makan kan. A lawan B. Siapa menang? Okey, aku A, ambil. Okey. Siapa kalah belanja? Judi tak tuan-tuan? Siapa kalah belanja? Judi ke tak? Judi. Kami tak ada pertaruhan apa pun. Tu yang belanja nak kena bayar makanan tu. Hampa declare benda tu sebagai pertaruhan. Kok lah pergi makan, tak kisahlah siapa menang, siapa kalah. Hari ni aku bayar. Memang dia habak awal-awal dah. Okey, lain cerita. Berlaku tak benda tu tuan? Berlaku. Kok kadang-kadang kita pun pernah buat benda-benda yang macam tu. Sebab tu disebutkan di sini tuan-tuan, kita kena alert dan faham. Jadi kita kena lebih mendalami bab judi ni. Kena tengok betul-betul apa, bagaimana cara dia. Supaya kita boleh sedar satu-satu perkara itu adalah perkara halal ataupun perkara yang haram. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim, kerana kamu hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui akan salahnya. Judi adalah satu cara untuk kita mengambil harta orang lain secara zalim. Walaupun dia ada perjanjian. Perjanjian dia apa? Okey, atas bentuk pertaruhan. Itu perjanjian dia lah. Kalau hang kalah, aku ambil. Kalau aku kalah, hang ambil. Itu perjanjian dia. Tapi bila dah selesai, akan ada satu pihak yang menang, akan ada satu pihak yang kalah. Pihak yang menang ni tuan-tuan, dia dikira sebagai memakan harta orang yang kalah tadi secara batil, secara salah. Dan ditegur dan telah pun diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu makan harta sesama kamu secara salah. Hari ni kita pening tuan dengan negara kita. Macam-macam isu yang kita dengar tentang salah guna harta. Yang salah guna tu harta siapa? Harta rakyat. Rakyat makin hari makin susah. Makin hari makin menderita. Orang yang tertentu tuan-tuan hidup senang lenang. Tak apalah tuan-tuan. Kalau mereka nak senang, biar pergi kat mereka lah. Saya senang macam ni lah. Kita jangan duduk sama, duduk mengumpat, duduk mengata. Kadang-kadang benda tu kita tak tahu. Bila main dengan politik ni tuan-tuan, caca marba tuan-tuan. Jangan campurkan kehidupan kita dengan politik tuan. Politik ni salah satu jalan yang sekarang ni tuan-tuan, paling mudah untuk kita nak buat dosa kering kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saya sebut dosa kering tuan-tuan? Dengan politik ni macam-macam benda yang dilarang oleh Allah semua berlaku dalam tu. Peninasan, penipuan,
tuduh orang buat benda-benda yang tak baik, macam-macam tuan. Hari ni kawan, esok musuh, lusa kawan balik, tulat gaduh balik. Pening kita tengok ni. Sebab itulah politik Islam yang diajar oleh Nabi SAW simple dia. Apa trademark ataupun apa moto politik yang dibawa oleh Nabi SAW? La ilaha illallah. Siapa-siapa sebut la ilaha illallah, kita semua saudara. Dengan la ilaha illallah, sewaktu Nabi SAW masih hidup, Nabi boleh meletakkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang bangsawan, dengan duduk di sebelah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang hamba abdi. Sebelum datangnya Islam, benda tu tak pernah berlaku dan mustahil akan berlaku. Hamba takkan boleh duduk sebelah orang bangsawan. Tapi politik Nabi, la ilaha illallah, berjaya menyatukan semua umat. Tak kira bangsa, tak kira warna, tak kira kasta. Tapi hari ni kita pula duk pecah balik benda tu. Kita yang sedang meruntuhkan agama kita. Bergaduh tak habis-habis dengan politik. Ada juga orang masuk politik dengan tujuan tertentu. Nak cari laba, nak cari projek, nak cari keuntungan, nak cari kekayaan. Padahal Allah Ta'ala dah tegur dah. Jangan makan harta secara salah. Jangan duk suap rasuah hakim-hakim untuk kita memperoleh kemenangan. Walaupun benda tu terang-terang kita salah. Saya tak tuduh kat siapa, tapi kita sedang menghuraikan apa yang sedang ditulis, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tercatat dalam Al-Quran. Allah pesan dulu dah. Allah tahu dia cipta kita. Sampai kiamat apa nak jadi, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah pesan siap-siap. Lah kita berada pada zaman ni tuan-tuan. Rasuah, tipu, penindasan, kronisme, macam-macam lah. Nak kayakan diri sendiri, kayakan ahli keluarga, anak beranak. Kita duduk pada zaman tu lah. Orang tak heran dah halal haram. Orang kira janji kaya, janji ada harta, janji ada duit. Kadang-kadang kita pun pelik tuan lah. Duit kita dalam bank ada lah kot 1,200. Duit kawan tu dalam bank dia ada 1,200,000. Tapi makan nasi cicah sampai belacan macam kita. Kan? Apa beza duit dia dengan duit kita dari segi kehidupan dia? Tak ada beza pun. Makan sama macam kita. Duduk rumah mungkinlah rumah kita kecil sikit, rumah dia besar. Besar pun besar terang mana tuan-tuan. Orang duduk rumah besar ni bohong kan tuan. Dia bukan larat nak jalan tu rumah. Kadang-kadang rumah kita yang kecil tu pun tak ada nak menyapu tuan-tuan. Malas. Apatah lagi rumah yang besar-besar. Daripada pintu depan nak pergi sampai ke dapur belakang tu, serupa lari keliling padang bola. Ada apa? Sekadar nak tunjuk ke orang. Bersusun kereta-kereta. Lamborghini lah, Ferrari lah, Mercedes lah. Padahal kita pakai kancil lah. Kan? Kancil kita dengan Mercedes dia, jumpa trafik light merah, dua-dua kena berhenti tak? Apa beza? Tak ada beza pun. Sebab tu Allah kata jangan buat benda-benda macam ni. Hampa kumpul duit, hampa ambil cara yang salah. Hampa nak buat apa? Hampa judi, hampa menindas, hampa melakukan kezaliman, hampa buat benda yang kularang. Apa yang hampa mahu sebenarnya? Tak ada apa, kehidupan tetap sama. Mungkin di kalangan kita ni ada orang yang pakaian dia tu tuan-tuan, satu pakaian dia RM200. Saya pakai jubah ni tuan-tuan, jubah ni harga RM20. Ada beza tak? 200 dengan 20. Yang 200 adalah satu cop jenama mahal-mahal international punya cop Gucci ke apa ke. Hak ni tak ada cop pekak punya, made in Malaysia. Sama juga untuk menutup aurat. Sama juga untuk mengelakkan kita daripada kesejukan. Apa beza? Tak ada beza. Sebab tu persyariatan ibadat haji tuan-tuan, terutamanya kepada orang lelaki. Bila nak buat haji, nak buat umrah, apa pakaian dia tuan-tuan? 2 helai kain dah. Atas satu, bawah satu. Spender pun tak boleh pakai. Kepala pun tak boleh tutup. Kot duk pakai kerang kau, duk pakai apa, semua kena buka. Pakai 2 helai tu je. Bila duduk pusing putih tu tak kenal. Hak ni raja rupanya. Hak ni sapu sampah, tak kenal. Semua sama. Itulah Allah nak tunjuk pada kita. Hampa mau apa? Aku bagi hampa pangkat, bagi hampa kekuasaan, bagi kerajaan untuk hampa takbir, datangkan keamanan, bukan mengaut keuntungan.
Dia macam lari sikit tuan-tuan. Tapi nak bagi nampak benda tu. Sebab saya pun tuan-tuan, antara orang yang hari ni terus duk mengejar kemewahan dunia. Terus duk kejar harta, kejar duit. Nak bawa pergi mana? Bila kita mati tak bawa benda tu dah tuan-tuan. Amalnya yang akan duduk dengan kita. Amalan kurang. Pasal apa? Sibuk cari kekayaan. Kalau kekayaan tu dari jalan yang betul, korang-korang selamat lah. Kalau kekayaan tu dari jalan yang salah, yang Allah Ta'ala larang ni, takkah bermasalah kita di barzah dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang nak diterangkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memperoleh harta Allah dengan cara yang tidak benar, yakni tidak halal, maka balasannya neraka pada hari kiamat. Tuan-tuan, jangan kita rasa harta yang kita dapat dengan cara yang salah itu adalah satu benda yang akan memberikan kelebihan kepada kita. Tak. Sekupang duit haram, seinci tanah orang yang kita ambil dengan cara yang salah, cara yang zalim, tuan-tuan, semua itu akan memberi bala kepada kita bila kita berada di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tuan, duit yang datang dari sumber haram yang menjadi darah daging kita, Nabi sebut kan, daging yang tumbuh dengan harta-harta yang haram, tak ada cara nak menyucikan dia melainkan kena dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kelebihan pun tuan-tuan kalau hari ni kita kaya tapi dengan cara yang haram. Tak ada kelebihan pun. Mungkin kita rasa sat lah, Allah bagi seronok lah. Anak kan, orang hormat kan, aku bagi dulu siap-siap. Nanti bila hang mengadak aku, hantar apa nasihat. Sebab sekarang ni banyak benda ni berlaku tuan. Ini peringatan untuk diri kita. Kalau kita duk buat benda-benda yang macam ni tuan-tuan, hentikanlah. Sudah-sudahlah, cukup-cukuplah. Benda ni sentiasa akan mengundang masalah, akan mendatangkan murka, laknat dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apa guna kita hidup tuan kalau Allah laknat kita? Tak ada manfaat yang kita akan dapat kalau hidup kita ni Allah murka dan benci kita tuan. Kalau kita tengah hidup pun Allah murka, Allah marah, Allah meluat kat kita tuan, mati nanti taulah nasib kita di hadapan Allah. Taulah macam mana lunyainya kita akan dikerjakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Untuk apa? Apa hari ni ada kat kita tak cukup kan tuan? Bukan tak ada rumah, ada. Bukan tak ada kereta, ada. Bukan tak ada ahli keluarga, isteri, anak-anak, ada. Semua ada. Habis tu kita nak apa lagi? Patutnya kita bersyukur dengan pemberian Allah. Kita ada segala-galanya. Oh memanglah saya ada motor EX5 ya. Tu pun 30 tahun dah. Payah kalau kita duk pandang orang naik superbike. Memang kita rasa EX5 kita ni habis buruk lah. Cuba pandang orang yang naik basikal. Cuba pandang orang yang jalan kaki. Baru terbit kesyukuran. Baru datang rasa nak terima kasih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dok kondem sedia. Bila kondem sedia tuan-tuan, dia mula cari jalan bagaimana nak, okey, aku kena buat sesuatu. Aku kena tambahkan duit. Aku kena kerja kuat. Bila kerja kuat, mula tinggalkan masjid. Semayang pun pada jemaah, mula jadi seorang. Daripada semayang seorang, dia mula daripada awal jadi lewat waktu. Pada lewat waktu, dia mula duk gabung buat qada. Lalah terus tak semayang. Takkan yang tu yang kita nak terjadi pada diri kita juga. Sedangkan bila kita masuk tahun baru, sebut pula ma'al hijrah, kita nak berpindah daripada zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya, daripada yang baik kepada yang lebih baik, daripada yang lebih baik kepada yang terbaik. Tapi seolah-olah kita duk reverse pula benda tu. Seolah-olah kita sekarang ni nak berhijrah daripada nur ila zulumat, daripada cahaya kepada kegelapan wal'iyazbillah. Jadi syukur kepada Allah atas apa yang kita ada ni daripada rezeki-rezeki yang Allah bagi tuan. Cukup sakit ada duit, tayar pecah ada duit, nak pergi berjalan ada duit, cukup Tambah-tambah kalau kita ni termasuk dalam golongan yang wajib keluar zakat. Tengok gaji kita tiap-tiap bulan kena banyak zakat pendapatan. Itu bermakna kita ni kaya ni.
Sebab zakat ni adalah satu ibadat yang diwajibkan ke atas orang yang kaya. Saya tak kaya, saya bukan ada juta-juta. Duk kira juta baru kaya, payah. Duk kira gitu sampai bila kita takkan cukup, tuan? Sampai bila kita takkan bersyukur kepada Allah SWT. Jadi jagalah diri kita, tuan. Jangan buat benda-benda yang haram. Jangan cari harta daripada sumber yang haram. InsyaAllah, tuan-tuan rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan teruskan sikit dengan tahlil ringkas, tuan. Kita hadiahkan pertamanya kepada Nabi SAW, kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, alim ulama, kepada arwah mak ayah kita ataupun mak ayah kita yang masih hidup, kita hadiahkan kepada mereka, dan khusus kepada Tuan Haji Mansur, Tuan Imam kita. Mudah-mudahan Allah SWT meletakkan kedudukan Tuan Imam kita di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bersama nabi-nabi, rasul-rasul, syuhada dan orang-orang yang benar, orang yang sadiqin, dan akan masukkan Tuan Imam kita dan kita semua dalam syurga firdaus Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا ومولانا
مولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوثل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصل الله على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا دعاءنا وعبادتنا وأعمالنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا الله يا ربنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.